Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 8, pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Di bawah tajuk kecilnya, pengaruh kedatangan Islam terhadap sosio budaya. Okey, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk pengaruh Islam terhadap sosio budaya, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, bahasa dan kesusasteraan. Yang ketiga, kesenian. Dan yang keempat, gaya hidup. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan terbahagi pada dua. Yang pertama, pendidikan tidak formal. Dan yang kedua, pendidikan formal. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ada 2 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, cara atau pelaksanaan pendidikan tidak formal. Dan yang kedua, kepentingan pendidikan tidak formal. Baiklah, cara atau pelaksanaan pendidikan tidak formal ada 9 cara yang utama. Yang pertama, pembelajaran melalui penglihatan. Yang kedua, melalui cerita binatang atau cerita jenaka ataupun cerita lisan. Yang keempat, pendengaran. Yang kelima, pemerhatian. Yang ketiga, pendengaran. Yang keempat, pemerhatian. Yang kelima, berkaitan dengan agama. Yang keenam, menerusi teka-teki atau pantun atau peribahasa. Yang ketujuh, berkaitan dengan adat resam. Yang kelapan, menjaga maruah. Dan yang kesembilan, pendidikan awal dalam keluarga. Jadi apa formula untuk cara pendidikan tidak formal? Lihat, bercinta dengan perempuan beragama tidak rosak maruah keluarga. Nak bercinta dengan siapa tak rosak maruah keluarga? Bercinta dengan perempuan yang beragama. Okey, tengok perangai formula. Lihat merujuk pada penglihatan. Penglihatan berasal daripada perkataan lihat. Jadi lihat merujuk pada penglihatan. Bercinta merujuk pada cerita. Bercinta merujuk pada cinta. Cinta cikgu ubah jadi cerita. Cerita tu merujuk pada cinta. Persamaan pada huruf C di depan. Cinta, cerita. Yang ketiga, dengan merujuk pada pendengaran. Pendengaran berasal daripada perkataan dengar. Dengar diubah menjadi dengan. Persamaan pada huruf DE di depan. Perempuan merujuk pada pemerhatian. Persamaan pada huruf PE di depan. Perempuan, pemerhatian. Beragama merujuk pada agama juga. Iaitu beragama berasal daripada perkataan agama. Tidak merujuk pada teka-teki. Persamaan pada huruf T di depan. Tidak, teka-teki. Rosak merujuk pada resam. Persamaan pada huruf R di depan. Dan S di tengah-tengah. Rosak, resam. Maruah merujuk pada maruah juga. Keluarga merujuk pada keluarga juga. Jadi formula untuk pelaksanaan pendidikan tidak formal ialah lihat, bercinta dengan perempuan beragama tidak rosak maruah keluarga. Lihat merujuk pada penglihatan. Bercinta merujuk pada cerita jenaka, cerita binatang. Dengan merujuk pada pendengaran. Perempuan merujuk pada pemerhatian. Beragama merujuk pada berkaitan dengan agama. Tidak merujuk pada teka-teki. Rosak merujuk pada adat resam. Maruah merujuk pada maruah dijaga. Keluarga merujuk kepada pendidikan awal dalam keluarga. Okey, kepentingan pendidikan tidak formal. Ada 6 yang utama. Yang pertama, berhubungan dengan agama dan adat resam. Berhubung dengan agama dan adat resam. Yang kedua, cerita yang mengandungi pengajaran dan tauladan. Yang ketiga, mempunyai unsur pengajaran. Yang keempat, mengajar kanak-kanak pelbagai kemahiran. Yang kelima, mempunyai nilai-nilai murni. Yang keenam, dapat belajar adat istiadat Melayu. Okey, seterusnya kita lihat pendidikan formal. Pendidikan formal ni adalah sistem pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Pendidikan formal ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan agama ataupun keagamaan. Ianya diajar kepada semua golongan. Semua golongan wajib belajar tentang agama. Pendidikan formal ni terdapat di beberapa tempat seperti rumah, masjid atau surau, pondok, madrasah dengan istana. Okey, kita lihat satu persatu tempat. Yang pertama, di rumah dulu. Di rumah dilakukan di rumah Tok Guru. Penekanan kepada pengajaran berkaitan dengan Al-Quran.
Di rumah Tok Guru ni yang pergi belajar adalah kanak-kanak berusia 7 hingga 15 tahun. Jadi yang pergi belajar di rumah Tok Guru adalah kanak-kanak. Mereka belajar tentang apa? Tentang Al-Quran. Okey, yang kedua adalah pendidikan di masjid atau surau. Surau atau masjid ni adalah tempat pertemuan ataupun perkumpulan masyarakat. Betul kan semua manusia pergi berkumpul sembahyang di masjid? Ya, jadi masjid ni tempat apa? Tempat perkumpulan masyarakat. Antara ilmu yang diajar di masjid adalah bacaan dalam solat. Di masjid ni adalah tempat untuk golongan dewasa belajar. Kalau rumah Tok Guru untuk kanak-kanak, kalau di masjid atau surau untuk golongan dewasa. Okey, kemudian sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok ni adalah mengajar pelajarnya menjadi guru agama. Apa tujuan pendidikan pondok? Untuk mengajar pelajarnya menjadi guru agama. Mereka tinggal di pondok secara berkongsi, berpakaian menutup aurat, mengambil masa selama 10 tahun untuk menamatkan pengajian. Berapa tahun menamatkan pengajian? 10 tahun. Diajar ilmu agama seperti tauhid, fiqh, hadis dan lain-lain. Jadi formula untuk sistem pendidikan pondok ialah guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Okey, tengok dengan formula. Guru merujuk pada guru juga, iaitu mengajar pelajarnya menjadi guru apa? Guru agama. Tinggal merujuk pada tinggal juga, iaitu tinggal di pondok secara berkongsi. Pakaian merujuk pada berpakaian, iaitu berpakaian menutup aurat. Semasa merujuk pada masa. Masa apa tahun? 10 tahun untuk menamatkan pengajian. Dikejar merujuk pada diajar. Persamaan pada huruf persamaan pada sebutan di dengan ja di belakang. Dikejar merujuk pada diajar, iaitu diajar ilmu agama seperti tauhid, fiqh, hadis dan lain-lain. Lembu merujuk pada ilmu, persamaan pada sebutan mu di belakang. Lembu, ilmu. Ilmu apa diajar? Ilmu tauhid, fiqh dan juga hadis. Jadi dikejar lembu merujuk pada diajar ilmu. Jadi apa formula untuk sistem pendidikan pondok? Guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Guru merujuk pada menjadi guru agama. Tinggal merujuk pada tinggal di pondok secara berkongsi. Pakaian merujuk pada pakaian menutup aurat. Semasa merujuk pada mengambil masa selama 10 tahun. Dikejar lembu merujuk pada diajar ilmu agama seperti tauhid, fiqh, hadis dan lain-lain. Okey, seterusnya sistem pendidikan madrasah. Yang pertama mempunyai sukatan pelajaran. Yang kedua, perjalanan madrasah diselia oleh lembaga. Siapa yang selia perjalanan? Lembaga. Apa tugas lembaga? Menyelia perjalanan madrasah. Yang ketiga, mempunyai guru besar yang mentadbir madrasah. Siapa yang takbir madrasah? Guru besar. Jadi apa tugas guru besar? Mentadbir madrasah. Siapa yang menyelia madrasah? Lembaga. Okey, dilaksanakan mengikut tahap, iaitu tahap permulaan, pertengahan dengan pengkhususan. Dan satu lagi, mempunyai kelas. Jadi formula untuk sistem pendidikan madrasah: suka lembaga besar, tak kelabu. Suka lembaga besar yang macam mana? Yang tak kelabu. Tengok suka. Suka merujuk pada sukatan, iaitu mempunyai sukatan pelajaran. Lembaga merujuk pada lembaga yang menyelia madrasah. Besar merujuk pada besar juga, iaitu guru besar mentadbir madrasah. Tak merujuk pada tahap, sama pada sebutan ta di depan. Tak, tahap. Ada berapa tahap? 3 tahap: permulaan, pertengahan dengan pengkhususan. Kelabu merujuk pada kelas, persamaan pada perkataan kela. Sebutan kela sama dengan kelabu. Kelas, kelabu. 4 sebutan awal, 4 huruf awal. Kela, iaitu kelas dengan kelabu. Jadi apa formula untuk sistem pendidikan madrasah? Suka lembaga besar, tak kelabu. Suka merujuk pada sukatan pelajaran. Lembaga merujuk pada lembaga menyelia madrasah. Besar merujuk pada guru besar mentadbir madrasah. Tak merujuk pada tahap. Ada berapa tahap? 3 tahap: permulaan, pertengahan, pengkhususan. Kelabu merujuk pada kelas, mempunyai kelas. Okey, last sekali, peranan istana sebagai pusat pendidikan ilmu. Istana sebagai pusat pengajian agama. Contohnya Istana Melaka. Ya, Istana Melaka tu pusat pengajian apa? Pusat pengajian agama. Tempat berkumpul ulama pelbagai bangsa. Ya, pelbagai bangsa berkumpul di istana. Kemudiannya mendidik berkaitan dengan pentadbiran. Ya, istana mesti berkaitan dengan apa? Pentadbiran. Tempat sultan mendapatkan pendidikan agama, contohnya Sultan Malik Al-Saleh oleh Syekh Ismail.
Sultan apa mendapatkan pendidikan agama? Contohnya Sultan Malik As-Saleh oleh Syekh Ismail. Last sekali, tempat menyimpan buku-buku hikayat. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi formula untuk istana sebagai pusat pendidikan ilmu, Ahmad berasa tapir, didik, simpan buku hikayat. Siapa yang simpan buku hikayat? Tapir. Siapa yang rasa? Ahmad. Jadi formulanya, Ahmad berasa tapir, didik, simpan buku hikayat. Okey, tengok penerangan formula. Ahmad merujuk pada agama, persamaan pada huruf A di depan. Ahmad agama, iaitu pengajian agama. Berasa merujuk pada bangsa, persamaan pada huruf B di depan dengan sebutan sa di belakang. Berasa merujuk pada bangsa, ya, himpunan pelbagai bangsa. Tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Cikgu ubah menjadi tapir, ya, belajar berkaitan dengan pentadbiran. Didik merujuk pada pendidikan, iaitu pendidikan apa? Pendidikan agama. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Simpan merujuk pada menyimpan. Menyimpan berasal daripada perkataan simpan. Buku merujuk pada buku juga. Hikayat merujuk pada hikayat juga. Jadi simpan buku, hikayat merujuk pada menyimpan buku-buku hikayat. Istana ni menjadi tempat apa? Tempat menyimpan buku-buku hikayat seperti hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi apa formula istana sebagai pusat pendidikan ilmu? Ahmad berasa tapir, didik, simpan buku hikayat. Ahmad tu apa? Agama. Belajar tentang agama. Contohnya menjadi pusat pembelajaran agama. Contohnya Istana Melaka. Berasa tu merujuk pada bangsa, himpunan pelbagai bangsa. Tapir tu merujuk pada belajar tentang pentadbiran. Didik merujuk pada pendidikan agama kepada Sultan seperti Sultan Malik As-Saleh oleh Syekh Ismail. Simpan buku hikayat merujuk pada tempat menyimpan buku-buku hikayat seperti hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi formula untuk istana sebagai pusat pendidikan ilmu, Ahmad berasa tapir, didik, simpan buku hikayat. Okey, tengok perbezaan pendidikan formal dan tidak formal. Ada 3 perbezaan yang utama. Yang pertama, tempat. Pendidikan formal di institusi seperti istana, masjid dan surau. Manakala pendidikan tidak formal, tiada tempat yang khusus. Yang kedua, pengajar. Pengajar dalam pendidikan formal mempunyai tenaga pengajar yang khas seperti guru, ustaz, ustazah yang mengajar. Manakala pendidikan tidak formal, ilmu diperturunkan secara tidak langsung yang diceritakan melalui ibu bapa. Last sekali, ilmu-ilmu yang diajar dalam pendidikan formal berkaitan dengan ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, tafsir dan hadis. Manakala pendidikan tidak formal berkaitan dengan nasihat, pantang larang, pengalaman dan kisah tauladan. Jadi ada apa perbezaan? 3 perbezaan. Tempat, pengajar dengan ilmu yang diajar. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar yang warna oranye tu. Setakat hingga hari ini bab 8 tingkatan 4 ni baru sekali jadi tanya, iaitu tahun 2011. Dan ni dah 2000 apa? 2020. Ya, bermaksud dah sangat lama tak ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ni, sebab berkemungkinan sangat besar akan ditanya. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 8 tingkatan 5 ini. Kerana apa? Kerana akan naik pada tahun 2020 ini, iaitu Januari 2021 ini. Manakala SPM ulangan baru sekali juga dinaik. Tengok yang warna kelabu bawah, iaitu 14 ulangan jadi naik. 2020 ulangan baru ni pun tak naik lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk semua tajuk di dalam bab 8 tingkatan 4 ni. Sebab apa? Sebab akan naik satu soalan pada tahun ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni. Tajuk apa kita belajar tadi? Pendidikan. Ya, setakatlah ni baru sekali jadi tanya, iaitu 2011. Dan ni dah 2000 apa? 2020. Dah 9 tahun dah tak ditanya. Jadi tolong bagi perhatian sebab dah lama sangat tak ditanya. Jadi berkemungkinan tahun ni akan ditanya. Jadi tolong hafal semua berkaitan dengan pendidikan formal dan tidak formal. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, di manakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam? Apa kehendak soalan? Di manakah? Di manakah merujuk pada tempat. Ada berapa tempat semua tadi? Ada 5 tempat. Yang pertama rumah, masjid, pondok, madrasah dengan istana. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis
rumah. 2 rumah tulis masjid. Okey, tengok soalan B. Dia tanya, jelaskan pelaksanaan pendidikan formal melalui sistem pondok. Apa kehendak soalan? Pendidikan formal melalui sistem pondok. Sistem pondok ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 remen, 2 remen tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Pelaksanaan pendidikan formal melalui sistem pondok ialah mengajar pelajarnya menjadi guru agama, titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Kedua, koma. Tinggal di pondok secara berkongsi. Lepas kedua, ketiga, koma, berpakaian menutup aurat, titik. Lepas ketiga, keempat, mengambil masa selama 10 tahun untuk menamatkan pengajian. Ada lagi tak? Ada lagi satu, apa dah? Guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Dikejar lembu merujuk pada diajar ilmu agama seperti tauhid, fiqh, hadis dan lain-lain. Okey, tengok soalan C. Dia tanya, bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadian mulia? Ya, apa kehendak soalan? Pendidikan membantu menjadi peribadi yang mulia. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 remen, 2 remen tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Ya, pandai sekali lagi. Okey, jadi ambil balik pembuka soalan. Cara pendidikan dapat membantu seorang menjadi insan yang berperibadi mulia ialah menerapkan nilai-nilai murni, titik. Penanda wacana cikgu ajar, guna number. Jadi kedua, koma, mengajar manusia menjadi seseorang yang bertanggungjawab, titik. Lepas kedua, ketiga, menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Lepas ketiga, keempat, menjadi manusia berfikiran matang. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A dia tanya, jelaskan ciri-ciri pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri pendidikan tidak formal. Ada formula tak? Pendidikan tidak formal, ada apa formulanya? Lihat bercinta dengan perempuan beragama, tidak rosak maruah keluarga. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa harus ada pembuka dulu. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Ciri-ciri pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional ialah melalui penglihatan, titik. Lepas titik, penanda wacana yang selalu cikgu guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma, pembelajaran melalui cerita binatang atau cerita jenaka atau cerita lisan, titik. Lepas kedua, ketiga, melalui pendengaran. Lepas ketiga, keempat, melalui pemerhatian. Ada lagi tak pendidikan tidak formal? Ada lagi. Ingat balik formula. Lihat bercinta dengan perempuan beragama. Beragama tu apa? Belajar tentang agama. Tidak tu apa? Merujuk pada teka-teki. Rosak tu merujuk pada adat resam. Maruah berkaitan dengan maruah. Keluarga merujuk pada pendidikan awal dalam keluarga. Okey, soalan B dia tanya, terangkan sistem pendidikan formal yang dilaksanakan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apa kehendak soalan? Sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal ni diajar kat siapa? Kat semua golongan masyarakat. Diajar di berapa tempat? 5 tempat. Rumah, masjid, pondok, madrasah dengan istana. Ada formula dah untuk pondok? Ada apa formulanya? Guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Ada formula dah untuk madrasah? Ada. Apa formula untuk lembaga? Apa formula untuk madrasah? Suka lembaga besar, tak kelabu. Dan istana, ada formula dah? Ada. Amat berasa, tapi didik simpan buku hikayat. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sistem pendidikan formal yang dilaksanakan dalam masyarakat Melayu tradisional ialah sistem pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan, titik. Penanda wacana cikgu ajar, guna number. Jadi kedua, diajar kepada semua golongan. Lepas kedua, ketiga, terdapat di beberapa tempat seperti rumah, masjid atau surau, pondok, madrasah dan istana. Okey, lepas ketiga, macam mana nak masuk isi yang keempat? Guna number. Jadi keempat, pendidikan di rumah iaitu dilakukan di rumah tok guru. Titik. Penekanan kepada pengajar Al-Quran terdiri daripada kanak-kanak berusia 7 hingga 15 tahun. Lepas isi yang keempat, kelima, pendidikan di masjid atau surau ianya menjadi tempat pertemuan masyarakat. Diajar ilmu-ilmu agama seperti bacaan dalam solat terdiri daripada orang dewasa. Lepas rumah, masjid, yang ketiga apa? Pondok. Pondok ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Guru tinggal pakaian semasa dikejar lembu. Lepas pondok, madrasah. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Suka lembaga besar, tak kelabu. Last sekali,
istana. Apa formula istana? Amat berasa tapi didik simpan buku hikayat. Okey, last sekali tengok soalan C, soalan kebab. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah perbezaan antara pendidikan formal dan tidak formal yang diamalkan di tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah barat? Apakah anda soalan? Perbezaan pendidikan formal dan tidak formal. Ada berapa perbezaan tadi? Ada 3 perbezaan. Yang pertama tempat, yang kedua pengajar, yang ketiga ilmu. Okey, untuk soalan esei sebelum nak mula jawab macam biasa mesti ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Perbezaan antara pendidikan formal dan tidak formal yang diamalkan di tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah barat ialah dari segi tempat. Hal ini kerana pendidikan formal dijalankan di institusi seperti istana, masjid dan surau. Manakala pendidikan tidak formal tiada tempat yang khusus. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Perbezaan kedua ialah dari segi pengajar. Hal ini kerana pendidikan formal mempunyai tenaga pengajar khas seperti guru, ustaz dan ustazah yang mengajar. Manakala nak bezakan pendidikan formal dan tidak formal guna perkataan manakala. Manakala pendidikan tidak formal pula ilmu diperturunkan secara tidak langsung yang diceritakan melalui ibu bapa. Lepas perbezaan kedua, perbezaan ketiga ialah dari segi ilmu yang diajar. Hal ini kerana pendidikan formal berkaitan dengan ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, tafsir dan hadis. Manakala pendidikan tidak formal berkaitan dengan nasihat, pantang larang, pengalaman dan kisah tauladan. Okey, last sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar ambil SPM pada tahun 2020 iaitu Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam bab-bab di dalam buku teks tingkatan 4 iaitu ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga sebuah buku hanya RM1 saja. Jadi siapa yang berminat boleh WhatsApp ke nombor yang tertera di dalam video ini. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.